Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshu alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Fa amma ba'. Para pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, video kali ini kita sama-sama akan mempelajari satu tajuk mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 3, iaitulah beriman kepada hari akhirat. Dalam bidang apa? Bidang akidah, pelajaran yang ke-13. Maksud beriman kepada hari akhirat ialah yakin kewujudan hari kehancuran seluruh alam semesta yang dibangkit dan kebangkitan semula yang kekal abadi untuk menerima pembalasan sama ada syurga ataupun neraka. Ini maksud beriman kepada hari akhirat. Apa dalil dia? Apa dalil adanya hari kebangkitan? Dalil yang pertama ialah daripada Al-Quran Al-Karim. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang bermaksud, wahai orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingat kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, ini hari akhirat, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ini dalil daripada Al-Quran Al-Karim. Seterusnya pada muka surat, tadi muka surat berapa? Muka surat 99. Buku teks muka surat 99. Pergi kepada muka surat 100. Nama lain bagi hari akhirat. Nama-nama lain bagi hari akhirat banyak, antara lain ialah Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Selain daripada hari kiamat, Yaumuddin, hari pembalasan. Kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Raja yang memiliki hari kiamat, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaumul Hisab, bukan Yaumul Hisab. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Orang dulu dia belajar ilmu hisab, kemudian ditukar kepada ilmu matematik. Tapi pelajar hari ni banyak belajar ilmu hisab. Ilmu hisab apa? Ilmu hisab rokok. Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan. Yaumul Khuruj, hari keluar. Yaumul Fasli, hari keputusan. Yaumul Jam', hari perhimpunan. Yaumul Khulud, hari berkekalan. Yaumul Wa'id, hari ancaman. Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Para pelajar boleh ingat yang mudah-mudah saja. Kalau ditanya soalan, ambil yang mudah saja. Atau kan tak boleh nak tulis kan? Sebutkan nama selain daripada hari akhirat. Tulislah hari kiamat, Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab. Dua cukuplah. Seterusnya kita pergi kepada perkara yang berkaitan dengan hari akhirat. Perkara-perkara yang berkaitan dengan hari akhirat. Mana sebelum kita sampai ke ending dia, pengakhirannya, kita akan lalui beberapa fasa. Yang pertama iaitulah dosa dan pahala. Dosa dan pahala.
Okey. Yang kedua, kematian dan alam barzah. Sekarang ni kita berada di mana? Dosa pahala ni alam dunia. Kita cari banyak pahala untuk bekalan kita pergi ke mana? Pergi ke sini. Pergi ke sini. Iaitulah alam barzah. Kita akan tinggal kat situ, transit kat situ. Kita tunggu sampai tiupan sangkakala. Di mana tiupan sangkakala yang pertama ini menyebabkan alam ini akan musnah. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang kullu man, setiap orang itu akan musnah. Makhluk semua akan musnah. Kemudian berlakunya tiupan yang kedua, di mana kita ni akan dibangkitkan. Iaitu perjalanan kita yang kelima, kita berada di padang mahsyar, iaitu padang di mana kita berhimpun. Ulama mengatakan bumi ini akan diratakan, dan ada yang mengatakan di padang Arafah, Kemudian di padang mahsyar itu, apa yang berlaku seterusnya ialah ada berlaku hisab, penghisaban. Yang ketujuh ada al-mizan, neraca timbang. Dan yang ke-8 ada titian sirat. Banyakkan baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang Engkau telah beri nikmat kepada mereka, itu mengikut jalan para nabi-nabi, para al-anbiya, para al-awliya, wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, al-ulama. Kita nak ikut siapa? Kita nak ikut jalan siapa? Nak ikut jalan-jalan orang yang Allah murkai, ataupun jalan-jalan Allah, jalan-jalan orang yang sesat. Okey. Kemudian di akhirnya kita akan pergi kepada, sama ada kita terpilih termasuk dalam golongan ini yang ke-9, iaitu syurga, ataupun kita masuk ke neraka. Okey. Kita pergi yang pertama, iaitulah yang pertama tadi yang saya yang Ustaz sebut perjalanan kita, perjalanan kita untuk sampai yang ke-9 itu ada berapa poin, ada berapa perkara. Kita pergi yang pertama. InsyaAllah Ustaz, kalau sempat kita akan bincangkan ke-9 perkara ini. Tapi untuk video kali ini kita ambil satu ataupun dua perkara saja dulu ya. InsyaAllah kita akan sambung. Ustaz akan buat video yang lain yang lebih menarik, yang lebih kata orang tu ya, insya-Allah. Iaitulah maksud pahala. Pahala ni kita dapat, kita raih kat mana? Di dunia. Apa maksud pahala? Apa maksud pahala? Pahala ialah ganjaran baik yang disediakan Allah Subhanahu Wa Taala bagi hamba-hamba yang mematuhi perintahnya dan meninggal larangannya. Itu maksud pahala. Ataupun dalam Al-Quran disebut sebagai as-sawab. As-sawab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah memberikan mereka pahala dunia dan pahala akhirat yang sebaik-baiknya, dan Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dosa. Jadi kita hidup dunia ni ada pahala, ada dosa. Jadi bermakna ada pahala, ada dosa, ada syurga, ada neraka. Buat baik dapat pahala, jawapan dia syurga. Buat jahat dapat dosa, jawapan dia neraka. Dosa ialah balasan buruk yang dijanjikan Allah, balasan buruk yang dijanjikan Allah Ta'ala kepada hamba yang tidak mematuhi perintah atau melanggar larangan. Ini maksud dosa. Disebut dalam Al-Quran perkataan bizunubihim, disebut dalam Al-Quran kada bi ali fir'aun wal ladina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhazahumullah bizunubihim wallahu syadidul iqab. Disebut dalam Al-Quran keadaan orang kafir itu sama seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Mereka mendustakan ayat
ayat keterangan kami, lalu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah maha berat azab. Ya, para pelajar boleh rujuk ayat berkaitan dengan pahala dan dosa ni dalam kitab. Ya, bagi saya yang penting ialah awak faham pengertian pahala. Demikian. Yang kedua, ya, kita pergi perkara yang berkaitan dengan hari akhirat yang kedua. Apa itu yang kedua? Kematian dan alam barzakh. Kematian dan alam barzakh. Kematian ialah perpisahan antara roh dan jasad. Perpisahan antara roh dan jasad. Firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasai mati. Kullu nafsin, semua yang bernyawa akan merasai mati. Surah Ali Imran ayat 108. Bila berlakunya kematian, jadi kita pergi ke mana? Kita pergi ke sini. Itulah di alam barzakh. Barzakh maksudnya dinding, iaitu alam pemisah antara dunia dengan akhirat. Selepas berlaku kematian, roh manusia akan ditempatkan di alam barzakh, atau begitu disebut sebagai alam kubur. Ya, mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dan surah Al-Mu'minun ayat 100, sedang di hadapan mereka ada alam barzakh. Alam barzakh ni benar, ya, alam kubur ni benar. Nak tahu benar tak benar, setiap kali ada kematian kita pergi kubur. Di mana perginya mereka ini? Mereka berada di alam barzakh. Ya, dari tanah kita datang, penciptaan kita daripada tanah, dan kita akan balik kepada tanah. Yang ketiga, ya, iaitulah yang berkaitan dengan hari akhirat. Perkara yang berkaitan dengan hari akhirat. Yang ketiga, berlakunya tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat ni ada dua, ya, ada dua tanda kiamat. Satu tanda kecil, satu tanda besar. Ya, cuba pelajar perhatikan di sekeliling, ya, di sekeliling dalam keluarga kita, ya, dalam masyarakat, negara, dunia. Adakah tanda-tanda kiamat kecil ini dah berlaku? Dalam buku ini menyebut yang pertama, kurangnya bilangan ulama. Ulama ni ialah pertamanya ulama yang faham tentang agama lah. Tak ramai, bukan tak ada, tak ramai. Ya. Kejahilan berleluasa, banyaknya kejahilan, ya, ataupun kebodohan tentang agama terutamanya. Tersebarnya zina dan arak. Ya, anak-anak yang lahir daripada luar nikah, dan arak ni bebas untuk kita beli di mana-mana kedai, ya, tak ada orang marah. Banyaknya binaan pencakar langit. Ini disebut dalam hadis, ya, dalam hadis yang panjang, ya, disebut ya tatawaluna fil bunyan. Mereka ini membina bangunan yang tinggi. Kita tengok hari ni, ya, negara-negara berlumba siapakah yang paling hebat membina bangunan yang paling tinggi. Ya. Banyaknya berlaku peperangan. Ini dah, ya, dari dulu lagi. Pertumpahan darah berlaku, ya, dalam negara masing-masing ataupun antara negara dengan negara, ataupun antara kaum dengan kaum bergaduh. Ya, tengok dengan mata kepala kita sendiri. Setiap tahun kita akan dihidangkan dalam TV berita-berita tentang berlakunya peperangan. Dan yang ke-6, negara Arab dipenuhi dengan sungai dan taman-taman hijau. Ini realiti, ya. Para pelajar boleh tengok dalam YouTube. Di Mekah
perjalanan daripada kota Mekah nak pergi ke Taif, kota Mekah nak pergi ke Madinah, ya, sudah ada tumbuhnya pokok-pokok yang hijau, bahkan turunnya salji, ya, di sekitar kota Makkah dan kota Madinah. Yang lain disebut ialah orang jahil dilantik menjadi pemimpin. Orang yang tak pandai dalam kepemimpinan, dalam leadership, dilantik sebagai pemimpin. Antara lain juga disebut amanah dikhianati. Amanah, ya, kita bagi amanah, mereka khianat, ya, mereka tak menjalankan amanah ini. Sedangkan amanah ini sangat besar, ya. Allah sangat, ya, satu dosa besar bagi orang yang amanah yang diberi tapi mereka tidak melakukan, tidak menjalankan amanah yang diberikan kepada mereka, ya. Jadi pada pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Ustaz kira cukup, ya, untuk setakat ini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita yang keempat nanti, insyaAllah. Yang keempat apa dia? Kemusnahan alam dan kebangkitan semula, insyaAllah, ya. Kita akan bincang lagi akan perkara yang seterusnya, iaitu penghimpunan di mahsyar, hisab, mizan, surga dan neraka. Cuba kita fahamkan betul-betul, kerana ini membabitkan akidah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, tanda-tanda kiamat yang besar. Jadi untuk tanda kiamat yang besar ni, kita ada sediakan satu video. Okay, sila tonton video ni, ya.
diredam oleh penjenayah cyber. Jadi Ustaz cipta ikon baru mungkin dengan wadah atau misi-visi yang sama, ya, mungkin sedikit perubahan lah, ya. Tetap Ustaz Ashraf, tapi Ustaz tukar jadi MR Astronista Ashraf, ya. Semoga manfaat. InsyaAllah kita jumpa di video yang akan datang. Terima kasih banyak. Ustaz minta maaf, minta ampun. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.